Proses yang keempat ialah penerimaan barang. Okey, jadi apabila barang apabila barang diterima, maka organisasi sepatutnya mengesahkan barang yang diterima berbanding dengan purchase order. Betul tak apa yang diterima sama seperti apa yang dipesan? Iaitu dari segi benda yang sama, dari segi bilangan yang seperti dipesan, dan dari segi kualitinya seperti kualiti yang dijanjikan. Dan dokumen yang digunakan semasa receiving ialah receiving report. Apabila barang diterima, apabila barang sampai ke premis dan barang telah disemak dan bertepatan seperti mana order, maka jabatan penerimaan akan mengisi receiving report, laporan penerimaan. Okay. Semasa penerimaan barang juga berlakunya ancaman-ancaman. Ancaman pertama ialah menerima barang yang tidak dipesan. Okay, kita tak pesan pun barang tu tapi kita terima. Jadi satu caranya ialah bila kita terima barang, kita perlu banding dengan purchase order, authorized purchase order. Kalau barang kita terima tu tidak ada pun dalam dia purchase order yang berkaitan, ataupun dia tak match, item-item tu tak match, bilangan dia tak match, maka kita tolak penghantaran tersebut. Kedua ialah mistakes in counting, kesilapan dalam pengiraan barang. Kesilapan dalam pengiraan barang. Jadi untuk mengelakkan kesilapan, kita gunakan barcode and RFID. Jadi bila kita gunakan barcode and RFID, maknanya kita boleh dapat bantuan alat lah untuk membuat pengiraan, bukan pengiraan secara manual. Kemudian kita minta pekerja bahagian penerimaan menandatangani receiving report. Jadi kalau mereka tanda tangan, maknanya dengan tanda tangan tu sebenarnya mereka menyatakan bahawa mereka telah menyemak bilangan dan mereka mengesahkan bahawa bilangan tersebut adalah tepat. Jadi kalau mereka tanda tangan, mereka akan rasa lebih takut sikit lah untuk buat silap. Sebab tanda tangan mereka ada, maknanya mereka telah mengesahkan dan mereka bersedia untuk mengambil tanggungjawab atas sebarang discrepancy. Ketiga, do not inform receiving of quantity ordered. Kalau kita dah beritahu kepada pihak penerimaan berapa barang yang sepatutnya diterima, kadang-kadang mereka tak kira dah. Mereka accept saja. Mereka tengok dalam dokumen, okey, sepatutnya terima 100, mereka pun tengok secara umum, ni macam 100 lah ni, jadi mereka pun tulis 100. Sebaliknya, kita kosongkan di dalam dokumen tu, kita padamkan atau kita black out, kita grey out bilangan item yang ada. Jadi apa yang mereka perlu buat, mereka perlu kira juga, sebab mereka nak isi juga berapa bilangan. Jadi mereka nak isi, mereka perlu juga kira, sebab dah tak ada bilangan yang jadi clue kepada mereka kan. Ancaman ketiga ialah verifying receipt of services, iaitu mengesahkan penerimaan perkhidmatan. Jadi kadang-kadang kita bukan terima barang. Kalau kita terima barang, kita boleh nampak secara fizikal, tapi yang kita terima ialah perkhidmatan. Jadi untuk perkhidmatan ni pun dia perlu cara khusus untuk kita mengesahkan. Iaitu antara ni kita gunakan budget control. Jadi sebarang perkhidmatan yang kita perlukan, kita dah masukkan dalam bajet. Jadi bila kita masukkan dalam bajet, bila orang beri perkhidmatan, kita tengok, memang perkhidmatan ni ada pun dalam bajet. So maknanya kita boleh terima dengan betul lah. Dan juga kita boleh audit lah. Kita tengok dalam sebarang bil yang kita terima, kita tengok wujud tak perkhidmatan ni sebenarnya. Yang keempat ialah kecurian inventory. Sebab di dalam proses inilah kita akan terima inventory, dan semasa inilah kemungkinan inventory dicuri. Jadi untuk itu kita laksanakan physical access to inventory. Kita hadkan capaian secara fizikal kepada inventory, iaitu mungkinlah kita gunakan gudang kita berkunci, okey, benda-benda macam itulah. Okey, secara hadkan capaian secara fizikal.
Kemudian kita document all inventory transfers, kita membuat dokumentasi ke atas sebarang perpindahan inventory. Mungkin kita sampai daripada inventory sampai di jabatan penerimaan. Jabatan penerimaan akan hantar kepada jabatan gudang. Jadi perpindahan daripada jabatan penerimaan kepada jabatan gudang itu perlu didokumentkan. Supaya kalau berlaku kecurian along the way, kita boleh tahu, kita boleh jejak di manakah kecurian itu berlaku. Kecurian itu berlaku di jabatan penerimaan atau kecurian tersebut berlaku di jabatan gudang. Kemudian kita melaksanakan pengasingan tugas, iaitu orang yang menerima inventory dan orang yang menyimpan inventory adalah dua pihak yang berbeza. Okey, jadi bila kita laksanakan pengasingan tugas ini untuk orang membuat kecurian, seterusnya menyembunyikan kecurian tersebut menjadi lebih sukar.